السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 13 baris 11 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka berkata laki-laki itu, segala syarat ini sekaliannya ku terimalah. Jadi sambung cerita berkenaan dengan seorang penghulu membeli hamba, tetapi hamba tersebut memberikan beberapa syarat untuk menjadi hamba kepada penghulu tersebut. Antara syarat yang diberikan ialah dulu tu, iaitu pada waktu semayang kalau masuk maka dia kena semayang. Kemudian yang keduanya ialah dia mensyaratkan dia hanya berkhidmat kepada tuan dia itu hanya siang hari sahaja. Pada malam hari dia hanya nak tumpu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambung dia kata, maka berkata laki-laki itu tu penghulu tu lah. Dia pun kata gini. Dia kata, dia kata, aku terimalah segala syarat ini sekaliannya, syarat ini aku terimalah. Dia pun terima, setujulah. Kemudian kata tuan penghulu tadi, tilik olehmu, tilik mana tengoklah, berarti elok di dalam rumahku pada yang engkau suka. Jadi sekarang ni hamba ni menyuruh ataupun meminta kepada penghulu dia untuk memberikan kepada hamba tersebut satu ruang untuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba ni tuan ni pun memberikan pilihan secara terbuka untuk hamba tersebut memilih mana-mana pihak, mana-mana bahagian rumahnya yang dia rasa nak, maka tuan dia akan beri. Tak tu dia kata gitu. Dia kata ke sahaya dia tu, tilik olehmu di dalam rumahku pada yang engkau suka. Maka berkeliling ia hamba padanya, pada rumah tuan hamba tadi. Dia pun keliling lah. Tengok mana satu hak sesuai. Maka didapatnya hamba itu rumah roboh. Rumah roboh ni rumah ataupun bahagian bilik yang usang. Yang roboh yang tak lengkap lah. Tu roboh tu, yang usang, yang buruk, yang tak lengkap, dia pilih hak tu. Jadi kalau ikutkan, kalau kita sebagai tuan rumah tiba-tiba orang tu pilih tidur situ, kita akan cegah lah, jangan tidur situ. Pilihlah tempat lain yang lebih elok. Tapi hamba ni dia pilih bahagian rumah yang usang, yang teruk lah.
Maka kata sahaya itu, sahaya penghulu tadi, inilah yang aku pilih. Inilah rumah roboh tu yang aku pilih. Dia pun pilih rumah yang teruk tadi, rumah yang buruk, rumah yang usang tadi. Maka berkata penghulunya, penghulu bagi hamba, hei ghulam. Ghulam ni bahasa Arab. Ghulam ni merujuk pada hamba lah. Ghulam ni bahasa Melayunya hamba. Ghulam ni ada dua maksud dalam bahasa Melayu. Pertamanya hamba, yang keduanya budak. Jadi bahasa Melayu lama, budak ni hamba juga. Mari bahasa sekarang, budak ni ialah budak kecil. Jadi ghulam ni boleh pergi dua, sama ada budak kecil ataupun budak dengan makna sahaya. Hamba tu lah. Jadi dia pun sebut, hei ghulam, wahai hamba, engkau pilih rumah yang roboh, rumah yang rosak, rumah yang usang ni. Lagi khurab. Khurab ni sama lah, khurab ni bahasa Arab. Sama je maksud dia, yang rosak, yang usang, yang buruk. Katanya kata hamba tadi, hei tuanku. Tuan ni penghulu tu dah, bukan Tuhan, tuan. Hei tuanku, tiada engkau ketahui bahawasanya rumah yang khurab, rumah yang buruk, rumah yang usang itu adalah bagiku, bagi hamba, serta Tuhanku, Tuhan hamba, seperti kebun. Noktah. Kebun apa ni? Kebun syurga lah. Sebab tempat munajat. Tempat munajat bagi hamba ni dia rasa elok dah. Bahkan pada hakikatnya terlebih elok daripada ruang yang cantik tapi tidak dijadikan tempat munajat. Lepas tu rumah masing-masing lebih elok ada satu bilik yang khusus untuk kita buat ibadat, kalau ada lah. Kalau jenis banyak bilik ke, satu bilik atau dua bilik tak terpakai, pilih satu bilik untuk khas kita ibadat seorang-seorang di situ. InsyaAllah ta'ala ada berkat dia. Itu tempat kita munajat pada Allah ta'ala, berzikir pada Allah ta'ala, membaca kalamullah, bersemayang dan sebagainya. Tempat khas dalam rumah kita itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata rumah yang khurab, yang rosak, yang usang tadi itu, bagi aku dengan Tuhan aku waktu munajat ni seperti kebun dah. Kebun ni makna tempat cantik lah. Kebun-kebun syurga. Antara kebun syurga majlis ilmu. Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu, kena singgah. Jangan buat sombong, tak tahu kehala. Balik rumah gitu, macam dia aling dah. Kecuali ada urusan lah. Ni balik rumah mengging, tu sehari isyak mari balik, tak jadi gitu. Mengging dah. Umur dah tua mengging lagi. Hei tuanku, dia pun kata, katanya kata hamba, katanya kata penghulu, maka adalah sahaya itu, sahaya yang penghulu tadi tu lah, duduk berkhidmat akan penghulunya, penghulu sahaya tu pada siang sehari-hari. Jadi dia minta kepada tuan hamba, dia minta kepada penghulu tadi untuk memberikan, untuk menunaikan hak-hak penghulu dia di siang hari. Dia akan beri syarat dah, aku nak jadi budak kamu, hamba kamu boleh, dengan syarat kalau masuk waktu aku nak sembahyang fardu. Yang syarat yang keduanya, aku hanya khidmat kepada kamu pada siang hari. Pada waktu malam aku nak munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta khas kepada penghulu dia. Maka penghulu dia pun terima. Jadi sekarang ni dia menunaikan hak penghulu dia, iaitu kerja sehari-hari. Makna sepanjang hari lah, khidmat saja pada Tuhan dia, Tuan penghulu kan. Itu membawa maksud bahawasanya kalau kita ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, maka seyogianya kita sepatutnya melaksanakan tanggungjawab dengan penuh tanggungjawab. Melaksanakan tanggungjawab dengan penuh tanggungjawab. Mana laksanakan seperti mana yang diperintahkan Allah Ta'ala dan
bukan rezeki yang haram, bukan rezeki yang syubhat. Tu memang tugas badan kita, kita kerja di siang hari. Waktu malam, waktu untuk relax, waktu untuk rehat. Di akhir malam pula subuh, kita pun masih beribadat pada Allah Ta'ala, bangun awal. Bangun awal tu taklah sampai tahap mudarat dia tu. Dia kerja letih, bangun awal sekadar dia lah. Jangan tak bangun langsung. Jangan tak sembahyang subuh pula. Tu lagi teruk tu. Paling-paling kurang 15 minit sebelum subuh ke, 10 minit sebelum subuh ke, jadi dah. Sempat doa, sempat zikir waktu yang mustajab doa ketika itu. Dan mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala pada malam, semalam-malam, sepanjang malam. Bila waktu malam saja, dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang dia syaratkan kepada penghulunya. Maghrib, zikir, baca Quran, semayang dan sebagainya. Baca Quran semalam-malam ni boleh khatam. Kalau orang yang hebat lah bacaan dia. Jangan kita nak ikut orang yang khatam cepat tapi baca Quran terabu. Tak boleh. Baca Quran kena ada guru. Supaya setiap sebutan kita terhadap Al-Quran itu tidak dilaknat di akhirat. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya orang banyak yang baca Quran tapi di akhirat Quran melaknat dia. Sebab apa? Sebab tidak menjaga hak-hak huruf Al-Quran. Bila baca tu berterabu habis. Tu ni berterabu. Hak panjang, tak panjang. Hak pendek, tak pendek. Hak pendek lagi panjang. Hak pendek lagi pendek. Dalam kitab sebut contohnya mad asli. Mad asli alif waw ya. Baca lebih 2 harakat, hukum dia haram. Baca kurang 2 harakat, hukum dia haram. Mat lazim pula baca lebih, baca kurang, haram juga. Jadi nak tahu, nak elok daripada haram ni ialah benda fardu ain. Mengelakkan seseorang itu daripada terjerumus ke arah benda haram itu fardu ain. Bila fardu ain maka wajib belajar baca Quran dengan betul. Tak memadai hanya dengar qari-qari sahaja tanpa ada guru yang betul-betul dia lazimi yang memperbetulkan bacaan Quran dia. Tu wajib. Jadi paling-paling kurang kita baca Fatihah, Al-Fatihah setiap hari 5 kali paling kurang. Adakah Fatihah kita tu betul ataupun tidak? Ada tahap yang sah, ada tahap tidak sah. Kategori para fuqaha dia membahagikan orang yang belajar Quran cuai, yang mana tak belajar Quran sebab cuai, atau tak belajar Quran ataupun dia belajar dah salah juga. Dia belajar dah salah juga dengan salah baca dalam keadaan tak belajar. Dua benda tu. Kalau dia tak belajar padahal mampu belajar, maka sembahyang dia tidak sah kalau salah bacaan Fatihah dia yang boleh mengubah makna. Tu jaga-jaga. Jadi baca Quran, semua hukum tajwid tu wajib baca Quran secara bertajwid, maka hendaklah dia cari guru untuk dia perbetulkan bacaan dia. Habis. Jadi ada sahabat Nabi SAW yang baca Quran seharian semalam khatam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia semayang witir 1 rakaat khatam 30 juzuk Quran. Tu setiap malam. Tu diri lah sampai salang-salang subuh dah. Tak ada tidur. Tu maka muafakatlah satu malam bagi penghulunya, bagi penghulu hamba tadi, membuat minuman dan permainnya. Permain ni permainan lah, pesta. Muafakat ni banyak ni pada waktu yang sama di tengah ibadat tu penghulu dia tengah buat pesta. Minum-minum, bukan minum arak ni lah, minum biasalah. Minum pesta. Dihimpunkan orang padanya pada permainan tadi. Maka tatkala sekira-kira setengah malam ni makna malam sudah separuh, ke 12 ke 1 tu,
Dan bercerai-cerailah segala sahabatnya, sahabat penghulu. Bercerai-cerai makna dah balik beransur-ansur satu demi satu. Satu-satu balik dah. Berdiri penghulunya, lepas pada mereka balik, berdiri penghulunya, penghulu bagi hamba tadi, berkeliling di dalam kampungnya, kampung penghulu tadi. Jadi mungkin penghulu ni ada rumah banyak lah kot, yang mana dia bagi kat hamba dia tadi rumah yang usang, rumah yang roboh. Mungkin begitulah zahir ibarat begitu. Dengan makna dia ada banyak rumah, dia pusinglah kampung tu. Okey. Maka sampai ia penghulu tadi kepada tempat sahaya itu, sahaya penghulu. Dia pun sampai. Oh, ni rumah aku yang sahaya aku pilih ni. Maka tiba-tiba padanya pada rumah itu nur. Ada cahaya. Syah mari. Bukan cahaya lampu ni, cahaya lampu tak heran mana ni cahaya daripada mana tak tahu. Nabi SAW dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, nama kitab dia apa? Tak ingat nama kitab apa. Nabi SAW lahir dalam keadaan rumah tu bercahaya. Ketika Nabi SAW lahir, ketika Nabi SAW lahir penuh cahaya, bukan dengan lampu, cahaya yang dipanggil sebagai nur. Allahu nurus samawati wal ard. Bukan terjemahnya Allah itu cahaya bagi langit bumi. Sok habis terjemah gitu. Allah tu cahaya pula. Allah bukan cahaya. Nak kata Allahu nurus samawati wal ard, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya bagi menerangkan langit bumi. Tu. Bukan Allah tu cahaya. Allah tu cahaya habis Jisim tu Kalau cahaya dia panggil jisim latif, jisim jenis halus, boleh tembus. Jadi Allah mustahil gitu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, jadi penghulu dia tengok rumah yang diberi kepada sahaya tu ada cahaya, nur. Dan sahaya itu, sahaya yang berada dalam rumah tu di dalam, yakni dalam keadaan sujud. Sujud makna semayang lah. Dalam Quran bila kata fasjudu ataupun fasajadu, sujudlah oleh mereka itu, bukan sujud saya saja. Sujud makna semayang. Ini dia panggil bahasa balaghah min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut sebahagian tapi nak semua. Sebahagian daripada semayang adalah rukuk, sujud, tapi naknya semayang. Macam dalam bahasa Melayu kita kata tak nampak batang hidung dia ni. Bukan kita nak jumpa batang hidung, kita nak jumpa dia. Tapi bahasa dia kita sebut sebahagian daripada anggota dia, tapi maksudnya semua. Satu tubuh tu yang kita nak jumpa, bukannya batang hidung saja. Tu. Jadi sekarang ni bila dia kata sujud, makna semayang lah. Sujud saya saja hukum dia haram, bid'ah, dalalah finnar. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijrmi Al-Iqna. Tidak ada tuntutan sujud, dia pergi sujud saya saja, hukum dia haram, bid'ah. Tu baru betul bid'ah. Tapi kalau ada tuntutan, contohnya ada nikmat yang tak disangka-sangka, sunat sujud, dia panggil sujud syukur. Bila baca Quran ada tempat sajadah, maka kita pun sujud sajadah, sujud tilawah dia panggil. Sejadah orang Melayu sebut tu sebab dia tu dalam surah As-Sajdah yang biasa kita baca di hari Jumaat subuh. Maka kita pun orang Melayu sebut ayat sejadah, ayat sejadah. Tu. Ayat sejadah tu makna ayat-ayat yang dituntut sujud tilawah. Sama ada dalam semayang atau di luar semayang. Tu. Ataupun kita lupa sesuatu dalam semayang, dia panggil sujud sahwi. Terlupa buat sunat ab'ad, tertambah rukun dengan tidak sengaja, terkurang rukun dengan tidak sengaja, yang mana kalau buat dengan sengaja boleh batal semayang, sunat sujud sahwi. Tu sujud sahwi. Sujud dalam semayang pula, tu rukun, tak ada dia tak sah semayang. Ini sujud ni ada macam-macam. Dan di atasnya ini dalam keadaan bila sujud tu, di atas kepalanya, kepala hamba tu qindil. Qindil ni bahasa Arab maknanya pelita.
Pelita lampu qindil lah. Dulu pakai pelita saja, sekarang lampu. Dia nampak begitu. Dia sujud tu dalam keadaan di atas kepala dia ketika sujud tu ada seperti pelita daripada nur, tergantung daripada langit. Penghulu nampak gitu. Ni panggil apa? Karamah. Orang soleh ada benda luar biasa berlaku, maka dia panggil karamah. Kena i'tiqad karamah. Dalam kitab Ad-Durrus Tsamin sebut wajib beriktikad adanya karamah. Adanya karamah, adanya ihanah, adanya mukjizat, adanya istidraj dan sebagainya. Benda-benda luar biasa yang diiktiraf syarak tapi nama berbeza-beza. Ikut benda lah, ikut siapa yang dapat lah. Kalau orang yang dapat tu orang yang fasik, jadi istidraj. Kalau orang yang dapat tu untuk menghinakan dia lagi, menjauhkan dia daripada orang, dia panggil ihanah. Kalau dia itu bakal menjadi rasul, dia panggil irhas. Kalau selepas menjadi rasul, dia panggil mukjizat. Kalau bagi orang soleh, dia panggil karamah. Kalau untuk orang awam, dia panggil ma'unah. Jadi macam-macam. Tu semua perkara-perkara yang luar biasa berlaku, tapi lain orang, lain nama dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sahaya itu, sahaya penghulu tadi, munajat ia sahaya akan Tuhannya, Tuhan sahaya. Munajat ni meminta, beribadat, berdoa, berzikir, munajat. Nabi Musa alaihissalam bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala 40 hari 40 malam di Tur Sina. Sekali letak ada Taurat. Tu munajat lah. Munajat ni kalau kita bahasa kita ajak cakap dengan Tuhan, padahal tak dicakap dengan Tuhan. Kita bercakap, kita doa, kita baca Quran. Tu cakap dengan Tuhan, munajat dia panggil. Dalam semayang kita duk baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai habis. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamida. Baca Fatihah pula, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu munajat lah tu. Sebab tu kita disunatkan setiap gerakan sembahyang tidak sunyi daripada zikir. Tidak sunyi daripada zikir. Kalau perasan dalam sembahyang tu memang kita sentiasa berzikir, tak pernah berhenti. Berhenti itu sebab Tok Imam tunggu Tok Imam je. Tok Imam tak habis lagi, kita habis dah. Berhentilah kita hanya senyap kejap. Setiap gerakan kita tak sunyi dengan zikir, tak sunyi. Sentiasa ada zikirnya, bacaan doanya, bacaan Qurannya sampai habis salam dengan beri salam Assalamualaikum. Sampai habis sembahyang. Sampai habis sembahyang dengan beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, barulah habis. Lepas tu zikir lagi Astaghfirullahaladzim sampai habis. Dan tadarru' ia hamba tadi hendah diri dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata ia hamba, hei Tuhanku, telah engkau wajibkan atasku hak penghuluku. Ini doa dia lah, munajat dia dengan Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Tuhanku, engkau telah wajibkan ke atasku hak penghulu. Dengan sebab ada penghulu ni, dia wajib tunaikan semua hak-hak penghulu dia. Penghulu dia suruh apa, kena buat. Dia macam isteri kepada suami lah. Apa yang suami suruh, wajib buat. Selagi benda tersebut tidak bercanggah dengan syarak, maka wajib buat. Begitu juga hamba kalau nak buat apa-apa kena minta izin penghulu, seperti mana isteri minta izin suami. Jadi hak penghulu kena tunaikan. Dan berkhidmat akan dia, akan penghulu tu. Buatlah benda apa-apa yang menyebabkan senang penghulu tu. Maka aku berkhidmat pada siang hari, yakni siang hari kepada penghulu tu. Dan jikalau tiada yang demikian, tiada aku bimbangkan pada malamku. Jikalau tiada yang demikian, yakni jikalau tidaklah aku bersibuk berkhidmat pada penghulu di siang hari, tiada aku bimbangkan pada malamku. Jikalau tiada demikian itu, mana kalau tak jadinya, kalau tidaklah aku ni khidmat sehari-hari dan siangku, melainkan dengan khidmat akan dikau. Bimbang ni makna sibuk lah. Kalaulah
aku ni tidak ada hak penghuluku, dengan makna kalau aku tidak khidmat kepada penghulu ni siang-siang, niscaya siang malam aku akan khidmat pada Tuhanku, iaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikau ni akan Tuhan lah. Hidup cakap dengan Tuhan lah ni, hidup munajat, doa. Kalaulah aku tak sibuk siang hari ni dengan munajat pada engkau, kepada penghulu aku, niscaya aku akan berkhidmat, yakni aku akan buat ibadat siang malam kepadamu, wahai Allah Ta'ala. Disebabkan penghulu ada saja, dia tunaikan hak penghulu dia. Samalah isteri pun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata, aku qada puasa Ramadan bulan Sya'ban. Tak pernah aku qada selain bulan Sya'ban. Mana sebelum Ramadan tu Sya'ban itulah dia akan qada puasa Ramadan. Kerana sibuk dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi, maka dia puasa awal. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam potong rambut pendek selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Potong pendek ni makna tidak panjang sampai ke pinggul lah. Sebab kalau ada Nabi SAW, dia simpan rambut panjang sampai ke pinggul, itu yang afdalnya. Jadi bila Nabi SAW sudah wafat, mereka pun ummahatul mukminin, tidak boleh menikah selain Rasulullah, mereka pun potong pendek. Tak ada keperluan dah simpan panjang, sebab tidak ada keperluan lagi untuk berhias di hadapan suami. Ni tak ada mati lagi, tak ada apa dah, habis cerita. Tak ada mati lagi, dah tak jadi macam isteri dah. Muka tak macam isteri dah. Habis cerita lagu tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka uzurlah olehmu akan daku, hei Tuhanku Allah. Dia berasa bersalah dengan Tuhan, tak boleh beribadat di siang hari sebab berkhidmat kepada penghulu. Maka dia pun kata, maka uzurlah olehmu. Uzur ni minta ampun. Minta ampunlah olehmu, yakni ampunilah olehmu akan daku, hei Tuhanku. Tu uzur. Jadi uzur ni minta ampun. Dia panggil tasamuh lah, wahai Allah Ta'ala, lebih kurang lah dengan aku. Tak boleh dah nak buat apa. Siang hari kena khidmat pada Tuhan aku ni. Kalau dah aku akan munajat kepada kamu siang malam dah. Tu tara orang dah buat ibadat rasa bersalah. Tu dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang baik buat baik, tapi orang yang dekat dengan Allah rasa bersalah lagi, rasa masih dosa. Padahal tak dosa. Dan penghulu hamba itu menilik kepadanya, kepada hamba, hingga keluar fajar subuh, yakni sampai masuk waktu subuh. Fajar subuh ni makna fajar sadiq. Fajar dalam fiqh ada dua, fajar sadiq, fajar kadhib. Kadhib ni asal makna bohong. Nampak macam fajar dah, rupanya tidak. Bohong tu. Fajar kadhib itu cahaya dia, kalau kita tengok dekat bukit tu, cahaya dia menegak ke atas. Hak tu kadhib lah, bohong. Asal macam subuh dah, dia bukan subuh lagi. Fajar sadiq ialah cahaya dia melintang naik ke bukit tu, cahaya sampailah bercahaya. Dia melintang, itu fajar sadiq. Tu kena tengok kaki bukit lah. Duduk kat bukit tu nampak lah. Kawasan-kawasan bukit tu, dekat-dekat bukit ataupun pantai, nampak lah bila waktu subuh tu dia melintang cahaya dia. Putih kecil, seurat benang, putih kecil. Tak luas lagi. Bila dah siang makin luas lah. Dah terbit matahari dah. Tapi kalau fajar kadhib, dia menegak. Dia punya cahaya tu cahaya menegak. Jadi kalau cuaca elok, tidak hujan, boleh nampak lah cahaya tu. Kalau hujan tak nampak lah, gelap lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, jadi hamba penghulu dia ni pun tilik dia, tengok dia sampai subuh, tengok dia duk ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai subuh dan terangkatlah kindil. Kindil itu pelita daripada cahaya yang dinampak tadi atas langit itu hilang. Dan kembalilah atap rumahnya, penghulu roboh seperti sedianya. Atap rumah asalnya usang, tak ada, tiba-tiba dia macam seperti sedia kala, ada balik. Tu pelik ni.
Asalnya rumah tu rumah yang usang saja, tiba-tiba ada balik atap. Tu. Rumah dah roboh dah ada balik atap tu. Atap tu bumbung lah. Selepas dia buat ibadat tersebut, maka datanglah penghulu hamba tadi kepada isterinya, isteri penghulu tu. Dia pun tak sedar hati, dia cerita, pelik aku nampak ni. Dah lah hamba aku sujud, ada pelita pula, cahaya pula rumah tu. Lepas tu subuh hilang. Tu benda pelik berlaku. Dia pun cerita kepada isteri dia, mengkhabarkan isteri tadi. Dengan demikian perkara yang terjadi pada hamba dia. Maka tatkala adalah malam, dia pun cerita macam ni. Maka tatkala adalah malam sujudnya hamba, dan yakni padahal qindil, iaitu pelita tu di atas kepalanya, kepala hamba. Dia cerita kat isteri dia tu tengah sujud, tengah semayang, tiba-tiba ada pelita atas kepala dia ni. Macam mana cerita ni? Tak buka lampu, tiba-tiba ada pelita nur cahaya ni di atas kepalanya, dan ia di dalam yang keduanya, dan ia di dalam yang keduanya. Yang kedua mana? Sudah ibarat apa salah kat tu. Dan ia di dalam yang keduanya. Tak tahu tu kedua mana tu. Macam ada jatuh tu. Yang nak kabur apa tu. Dan ia di dalam yang keduanya. Lepas tu dia kata, mengambil ia penghulu akan tangan isterinya, isteri penghulu, dan datang ia penghulu kepada pintunya, pintu hamba. Dia pun marilah tempat yang diibadat tadi tu. Maka tiba-tiba sahaya itu di dalam munajat hamba serta Tuhannya, Tuhan hamba tadi. Tak habis lagi. Tadi dia dah kata dah sehingga terbit fajar subuh. Ini tak habis lagi munajat pada Allah Ta'ala. Allah hebat. Kita munajat habis gila pun Ramadan lah. Okey dah tu. Ni bukan bulan Ramadan ni. Ni luar Ramadan ni. Dia ibadat sampai subuh. Ramadan tu pula kita biasanya hak gila-gila juga. Akhir 10 malam lah. Ada sembahyang tasbihnya apalah. Yang masjid buat pukul 4 pagi kena bangun dah. Tu 4 pagi. Kalau kata lepas isyak tarawih sampai ke subuh, memang hebat kan tu. Boleh dah jadi wali 10 hari. Tu kemudian dia kata, maka berhenti keduanya. Maka berhenti keduanya, yang penghulu dan isteri tadi, pada pintunya, pintu hamba, pintu rumah dia lah. Menilik keduanya, yang penghulu dan isteri, kepadanya, kepada hamba. Dia pun tengok seperti mana penghulu tadi tengok, dia ajak isteri dia tengok sekali. Tengok apa yang berlaku. Betul ke tak aku nampak ni? Dan menangis keduanya, penghulu dan isteri. Penghulu dan isteri tadi pun menangis tengok tu hingga subuh. Maknanya tadi tu dekat-dekat nak subuh lah, tak subuh lagi. Mana dia tengok, sempat tengok sebelum subuh, sampailah terbit fajar subuh. Maka menyerulah keduanya, yang penghulu dan isteri, akan saya itu. Menyeru ni panggil. Dia pun panggil lah. Wahai gulam, macam tadi dia sebut, wahai gulam, wahai hamba aku. Dia pun panggil. Maka berkata keduanya, yang isteri dan penghulu, engkau hurrun liwajhillah. Bahasa Arab tu. Kang, engkau harluah. Sudah, harlujah ke mana pula? Bahasa Arab tu dia dekat tu. Engkau hurrun liwajhillah. Engkau itu merdeka kerana Allah Ta'ala. Jadi hamba, penghulu dia pun merdekakan dia. Bila merdeka, maka hamba tadi merdeka lah. Tu zaman ada penghulu lah. Kita tak nak bayang, sebab kita zaman sekarang Malaysia ni tak ada penghulu dah. Tak ada hamba dah. Waliknya semua merdeka belaka kita ni. Kita ni kategori orang yang merdeka. Bukan merdeka 31 Ogos tu, kan? Tu merdeka negara. Bukan maknanya sebelum 31 Ogos tu kita hamba. Bukan hak tu. Hak tu merdeka negara. Merdeka daripada penjajahan. Hak ni merdeka daripada ada penghulu.
Mana tak terikat dengan penghulu, dia pun merdeka. Aku merdekakan engkau kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhi situ mana zat, bukannya wajah, bukan muka. Hingga dapat selesai kamu kepada ibadat akan Tuhanmu, Tuhan hamba yang engkau sembah akan dia, akan Tuhan tadi. Teruskanlah ibadat sampai selesai, aku bebaskan engkau kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengkhabarlah kedua isteri penghulu dan isteri tadi dengan barang yang melihat keduanya penghulu dan isteri daripada karamah hamba tadi atas Allah Ta'ala, yakni dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun bagi tahulah kepada hamba tu apa yang dia nampak. Aku nampak ada pelita di atas kepalamu bila mu sujud, ada cahaya yang menerangi. Dia bagi tahu suti-suti. Bila dia tahu, kata, oh ada orang tahu begitu, maka mengangkatkan sahaya itu akan dua tangan sahaya kepada langit. Dia pun tak ada tangan, nak berdoa lah, tak ada tangan pula. Dan berkata, ia hamba yang mempunyai sir. Sir ni asalnya rahsia. Siapa yang dia seru ni? Allah Ta'ala. Wahai yang mempunyai rahsia, iaitu Allah Ta'ala, bahwasanya sir Allah Ta'ala telah nyata, telah jelas, telah zahir. Rahsia Allah Ta'ala telah zahir, iaitu rahsianya apa? Allah beri kepada dia benda-benda yang luar biasa. Tu rahsia dia dengan hamba tu, tiba-tiba ada orang nampak. Nyata sir tu, nyata rahsia tu. Maka tiada lagi aku berkehendak hendak hidup kemudian daripada sudah nyata, yakni nyata sir tadi. Dia kalau tahu, kata tuan dia tadi tahu benda tu berlaku, dia berasa nak mati. Sebab apa? Sebab tak mau orang angkat dia, orang puji dia. Dia pun berasa lebih baik aku mati daripada aku hidup. Kalau kita kok, ni tengok ni aku karamah banyak ni. Habis cerita kita ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.